Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Osman. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tema kita pada hari ini ialah alam sekitar dan teknologi hijau. Kita telah masuk ke unit 16 iaitu Alamku Sayang. Tajuk kita ialah Gembira di Tasik Biru Sarawak dan kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Baiklah murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Baiklah murid-murid, sebenarnya apa yang kita hendak belajar pada hari ini? Sebenarnya kita hendak belajar mengedit dan memurnikan teks dengan perkataan yang tepat. Okey, sebentar lagi kita akan membaca teks dan mengenal pasti penggunaan kata yang tidak tepat di dalam teks berkenaan dan kita akan mengedit ataupun membetulkan. Kita akan cuba untuk membetulkan ataupun memberi cadangan perkataan yang lebih tepat bagi menggantikan perkataan yang tidak tepat itu. Jom murid-murid kita belajar bersama-sama. Murid-murid, untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 25. Pada muka surat 25, murid-murid akan dapat melihat teks yang bertajuk Gembira di Tasik Biru Sarawak. Kita akan membaca teks ini bersama-sama dan kita akan mengenal pasti penggunaan kata yang tidak tepat di dalam teks ini. Baiklah murid-murid, mari kita baca teks ini bersama-sama. Jom murid-murid kita baca teks ini bersama-sama. Teks ini bertajuk Gembira di Tasik Biru Sarawak. Okey, murid-murid baca teks ini bersama-sama dengan cikgu dan kenal pasti penggunaan kata yang tidak tepat di dalam teks ini. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Okey, baiklah murid-murid, kita telah selesai membaca teks yang bertajuk Gembira di Tasik Biru Sarawak. Cerita ini, teks ini menceritakan kepada kita tentang keadaan dan suasana di Tasik Biru Sarawak yang apa murid-murid? Yang bersih, indah, kan? Dikelilingi oleh pokok-pokok dan rumput yang menghijau. Orang-orang yang datang ke sana menjalankan aktiviti bersenam, berjoging kerana udara di sana sangat bersih, tidak tercemar.
Seterusnya, aktiviti kita ialah mari mengedit dan memurnikan teks yang kita baca sebentar tadi. Okey, baiklah murid-murid, kita telah selesai membaca teks yang bertajuk Gembira di Tasik Biru Sarawak. Okey, di dalam teks ini sebenarnya terdapat beberapa penggunaan kata yang tidak tepat. Okey, jadi kita akan mengenal pasti kata yang tidak tepat itu dan kita akan mengedit ataupun memurnikan teks dengan memberi perkataan yang lebih tepat. Okey, kita akan mengenal pasti kata yang tidak tepat itu mengikut perenggan. Okey, mari kita lihat perenggan pertama. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Okey, perkataan yang perkataan yang tidak tepat yang dilihat dalam perenggan pertama ini ialah tetamu. Okey, tetamu ini biasanya orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Okey, orang yang datang berkunjung ke rumah kita, kita panggil tetamu. Tetapi Tasik Biru Sarawak ini merupakan tempat terbuka, okey, tempat awam yang boleh dikunjungi oleh ramai orang. Okey, pelbagai orang boleh datang berkunjung ke Tasik Biru Sarawak ini. Jadi, perkataan yang lebih tepat yang boleh digunakan ialah pengunjung. Okey, pengunjung. Okey, jadi kita boleh murnikan ayat ini dengan menukar tetamu ini kepada perkataan mengunjung. Mereka melihat ramai pengunjung bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Okey, perenggan yang kedua. Okey, Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Ramai orang tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Okey, jadi di situ terdapat 3 perkataan yang tidak tepat penggunaannya dalam perenggan yang kedua ini, iaitu ketat, pokok dan campak. Okey, perkataan yang lebih tepat ialah rapi. Untuk perkataan ketat. Okey, pokok kita boleh guna bunga. Campak kita boleh gantikan dengan perkataan buang. Okey. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan rapi. Okey, dengan rapinya. Okey, ramai orang tidak memetik bunga. Bunga. Biasa bunga ni memang kita gunakan kata kerja memetik. Kalau pokok ni biasanya menebang. Menebang menggunakan kapak ke parang ke kan. Pokok ni kan besar. Okey, dia tidak sesuai. Tidak sesuai lah kita nak guna kata kerja memetik. Okey, kita akan gunakan perkataan bunga bagi menggantikan perkataan pokok. Kemudian, sampah dibuang ke dalam tong sampah dengan cermatnya, bukan dicampak. Okey, kalau kita campak sampah tu, andai kata sampah tu banyak, ia akan berterabur di sekeliling tong sampah. Jadi, perkataan campak ini tidak sesuai dan ia perlu diganti dengan perkataan buang. Okey, perenggan yang ketiga. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Okey, kita dapat lihat kat situ. Kita dapat 2 penggunaan kata yang tidak tepat, iaitu sihat dan keruh. Okey, udara di Tasik Biru bersih dan apa kat sini? Sihat.
Sihat ini tidak sesuai. Jadi kita boleh gantikan dengan nyaman. Udara bersih dan nyaman. Udara di Tasik Biru bersih dan nyaman. Okey, kemudian perkataan keruh ini kita boleh gantikan dengan jernih. Air Tasik yang jernih dan tidak tercemar. Okey, kalau keruh airnya yang kelihatan kotor ataupun yang berwarna coklat kan. Jadi air itu tidak bersih. Jadi tidak sesuai lah digunakan perkataan keruh ini sebab di belakang ini menyatakan air Tasik ini tidak tercemar. Jadi perkataan keruh ini boleh digantikan dengan jernih. Okey, kemudian perenggan yang seterusnya, Alice dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Okey, terdapat dua perkataan yang kurang tepat. Okey, rimas. Okey, kita baca cerita ini daripada awal. Tempat ini merupakan tempat yang bersih dan nyaman. Okey, indah kan? Tetapi kenapa pula digunakan perkataan rimas? Rimas ini seperti tidak selesa kan? Rasa tidak selesa berada di tempat itu. Jadi perkataan rimas ini tidak sesuai. Okey, ia boleh digantikan dengan bangga. Okey, boleh digantikan dengan perkataan bangga. Okey, kemudian kesegarannya. Okey, kesegarannya tetap dipelihara. Okey, jadi perkataan kesegarannya ni boleh ditukar ataupun digantikan dengan keindahannya tetap dipelihara. Okey. Okey murid-murid, aktiviti kita yang seterusnya ialah mari buat latihan. Buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 27. Okey. Jadi murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 27. Okey, terdapat di sini satu teks yang bertajuk Saujana Mata Memandang. Okey, murid-murid baca teks ini dan murid-murid akan dapat mengenal pasti penggunaan kata yang tidak tepat yang berwarna hitam ini. Yang tulisan yang ditebalkan ini. Okey, jadi murid-murid boleh catatkan perkataan itu di sini. Okey, catatkan perkataan yang penggunaan kata yang tidak tepat di sini. Kemudian murid-murid boleh menulis perkataan yang tepat di sini. Okey. Okey, cikgu telah menyediakan pilihan jawapan. Okey, jadi murid-murid boleh pilih pilihan jawapan yang sesuai untuk murid-murid tulis perkataan yang lebih tepat bagi menggantikan perkataan yang tidak tepat ini. Okey, jadi cikgu nak murid-murid buat sendiri supaya murid-murid lebih faham penggunaan kata di dalam ayat ataupun di dalam petikan. Okey, cikgu harap murid-murid boleh buat sendiri. Okey? Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi dalam pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye!